kesan terhadap pemerintah pada rakyat. Ketidakadilan berkawan. Tak adil lah. I for production kecil. I boleh main. Ada different production besar. Orang ni banjir semua bila kami dengan censorship. Semua orang jadi takut. Apa yang buat kita tadi dengan censorship? Kita tak kita sebenarnya nanti. Bila mereka kita pemerintah tak berhak pun kepada rakyat. Kalau dia betul. Apa yang korang tahu tentang penapisan filem kat negara kita ni? Untuk jaga masyarakat daripada filem-filem tak bermoral. Pada saya pula, untuk pastikan ketenteraman awam dan menjaga sensitiviti masyarakat, terutamanya golongan majoriti. Selain tu, Pak, ada akta, iaitu Akta Penapisan Filem telah digubal dan dikuatkuasa oleh LPF. Dan LPF ini pula diselia di bawah KDN, sama macam polis. Pelbagai garis panduan disediakan untuk rujukan karyawan sebelum membuat filem. Garis panduan ini menerangkan bahawa sesuatu filem tak boleh ada keganasan melampau, ada pemujaan hantu, memburukkan kerajaan, agensi kerajaan, mencela mana-mana agama, kaum dan menggunakan bahasa dan adegan lucah. Apa pendapat bapa pula pasal penapisan filem? bagi bapa, penapisan filem di negara kita ini berfungsi dua cara. Yang resmi daripada LPF dan yang pernah berlaku dan terjadi kepada bapa dahulu. Mereka menapis bapa sebagai seorang pengkarya. Bapa digam. Kalau ikut akta ni, menteri ada kuasa untuk tapis filem pengkarya. Ada tak kebarangkalian mereka gunakan akta ni untuk kepentingan diorang? Dan ada tak kaitan dengan bapa digam? Apa kerja korang? Nama penuh saya Muhammad Nasir bin Jani. Dikenali sebagai Nasir Jani. Masa saya banyak dihabiskan menentang rejim Mahathir dengan isu-isu rasuah, isu cetak rompak, isu rambut semua, dan saya digam. Masa mesyuarat FDAM yang pertama 1992, A.R. Badul ada membawa usul, dia kata kenapa ada syarikat bernama HVD yang mendapat beratus dan mungkin beribu episod daripada RTM, Kementerian Penerangan ketika itu, 2 minggu selepas mesyuarat agung tu dan isu itu ditimbulkan oleh A.R. Badul, keluar muka depan surat khabar, utusan berita harian, artis lelaki berambut panjang tidak dibenarkan muncul dalam rancangan terbitan RTM. Isu rambut panjang ni digunakan untuk mendivert, untuk mengalih perhatian rakyat supaya tak cerita pasal rasuah tentang HVD, tetapi semua cerita pasal isu rambut. Dan ini berlaku dan diorang boleh divertkan tu hingga ke hujung tahun 1992, di mana upacara yang gunting rambut tu. Isu sebenar untuk boleh isu merangkul.
Kami hanya mahu berambut panjang, kaya raya, dan meminati butik keras. Kami dianggap kutu yang mengancam masyarakat dalam kebanyakan media. Pemerintah memaksa moraliti mereka terhadap kami. Bila isu korupsi pemerintah dibangkitkan, lu semua anggap kami pula sebagai satu ancaman. Mana isu yang lebih utama? Mana isu yang lebih real, brother? Mengalihkan isu itu lebih mudah bila mereka sendiri yang mengawal media. Celaka. Lelaki, middle class Muslim, dan money. Kombinasi ini yang tentukan how it works in Malaysia. Ini termasuk filem censorship. Either you follow us atau wanita selalunya dilihat sebagai objek di media. Masalah aktual yang dialami kami seringkali disenyapkan. Penapisan filem memberi kesan kepada kami dan suara-suara minoriti yang lain. Suara-suara minoriti yang lain. Suara-suara minoriti yang lain. My name is Amanda Nell Yu. I am a filmmaker based in Malaysia, and I studied film in the London Film School. Currently, I am working on my first feature film. It's a story about a 12-year-old girl who kind of experiences bodily changes, like most kids at the age of 12 do. Except for her, it becomes something quite frightening and quite grotesque and terrifying because she's actually turning into a monster, or what she thinks she's turning into a monster. And so it's really the story about her journey and how she deals with that. And I think I like to talk about that because I'm a woman, so. You know, sometimes when I watch back on like films from the 90s and 80s, but even the 90s, like the way women were depicted or how their bodies were handled and how their characters were handled was like so atrocious and so offensive. So luckily we are slowly, not as fast as I want it to be, but slowly getting better. And it's nice to have, you know, more diverse kind of storytellers out there, because then evidently you can have a better representation of characters. Yeah. Nama saya Steven Sarat Babu Sanasi. Saya sekarang buat direction, acting dan fashion designing. Sekarang ni I tengah buat sebuah cerita berkaitan dengan cinta. Pada masa sekarang, I tak buat filem horror because my first film horror dah ban daripada LPF. Production I pun kecil, tak mampu lagi nak keluarkan duit banyak untuk make filem horror. Sekarang buat cerita pun I follow 100% guideline LPF. LPF memberi dua sebab. Sebab apa dia mengharamkan filem dua dunia ni. Satu, sebabkan orang yang merasuk tu orang Islam. I punya casting yang ada dalam pejabat tu di pelbagai kaum. Dia bagi satu sebab tu daripada body daripada Islam, dia tak boleh ke agama lain. Sebab kedua, Ro tu dia bukan lelaki, dia bukan perempuan, dia transgender. The transgender Islam tak boleh terima, dia takkan menunjukkan orang menukar jantina. Sebab tu diharamkan filem ni. Modal filem dua dunia ni, duit I sendiri dengan kawan I ada yang tolong sikit. We are spending a lot of things, a lot of money untuk settlekan movie ni, tapi tak dapat tayangkan dan tak dapat orang ramai menonton movie ni. Sampai sekarang movie tu dalam hadis saya lah. Saya tak release di mana-mana pun.
அம்மா நான் வெளியே போயிட்டு வரேன். What is my favorite film? My favorite film is always horror. I love to make horror film. Tempat yang dapat idea untuk horror film ni, tempat yang sunyi, macam taman yang gelap, jalan raya yang tak ada lampu. Tempat macam ni lah yang best untuk dapatkan idea-idea untuk the horror film. One of my movie, Dua Dunia Untuk Aku. Cerita tu berasal daripada mimpi saya. Saya dapat mimpi seorang lelaki mendera seorang tu. And dia cakap, ini halam untuk aku, bukan halam untuk kau. From there, I create the story. Itulah cerita dia, Dunia Untuk Aku. When LPF informed that my movie was banned, macam tak adil lah. I'm a production kecil, movie I boleh ban. Tak ada different between a production besar. They are also making a same movie like me. Dia orang boleh terima, why I punya di ban kan. Sampai sekarang I bertanya-tanya. As a filmmakers, we have imagine to visual the film. Apa yang kita mimpi ke, apa yang kita nak visualize, kita tak ada freedom tu for what we want make the movie. Untuk apa? Zaman duit close up. You close up on Shah. Okay. Dalam buku Pemberontak Filem, Bapa ada tulis pengalaman bapa sebagai penolong pengarah pada sebuah produksi daripada Perancis. Dia mengisahkan budak-budak Vietnam pelarian selepas perang, tapi dia orang syuting di sini lah. Masalahnya ialah masa rehearsal dia guna budak kampung tu, budak perempuan Melayu umur 8 tahun macam tu. Masa rehearsal budak tu pakai baju. Tapi bila take dah bogel. Apa lagi semua keluar parang lah. Kita mengamuk. Itu yang bapak suruh stop. Ni bapak lari pergi depan kamera. Bapak dengan parang bapak kata, Kadip, keluarkan balik filem tu. Pada bapak macam, katakanlah kita orang semua diam kan. Apa jadi pada scene tu? Apa jadi pada budak tu? Tahun 81, umur 8 tahun. Lepas tu filem tu siap, tayang satu dunia. I have to do something. Dan bapa buat tu kerana mempertahankan nilai-nilai kita sebagai orang Melayu, orang Islam. Dan yang paling penting pada bapa ialah tugas bapa sebagai karyawan filmmaker. Gua menghasilkan sesuatu isu yang penting. Statement yang kau bawa tu apa? Adakah benda tu boleh membawa bangsa kau ke depan? Atau membantutkan, membonsaikan pemikiran bangsa kau ke? Itu tanggungjawab sosial seorang pengarah filem. Dan gua rasa itu tugas seorang pengarah filem, seorang pengkarya. Baik filem ke, buku ke apa ke, itu dia. There's no such thing as like everyone is exactly the same anyway. So, I mean, if you want to relate back to films, like you can give the same script to two different directors and it's going to be totally different. I don't know, nothing's the same anyway. It's hard to get the same unless you put everyone in a factory and everyone comes out like a robot. So, yeah. Tu, penapisan pada muzik, filem, apa semua dah mula lagi pada zaman Mahathir. Dia naik aja dulu, dia dah tahu dah. Dia takkan bagi peluang kepada karyawan, musician ke, penyanyi ke, filmmaker ke untuk berkarya pasal dia takut nanti kita pengaruh rakyat. Dan dia punya anggapan macam kita ni semua bodoh. Itu yang apa lu punya pandangan? Betul. Apa lu cakap tu memang
Betul. Saya takut pengaruh seni ni akan apa orang cakap backfire dekat dia balik ke. Kita akan cerita yang sebenar. Itu yang dia tak nak. Cerita yang sebenar ni dia tak nak. Dan saya tengok sini, gua tengok sini. Dalam Malaysia ni, baik lagu atau filem ke, digunakan hanya satu je, statik je. Estetik dia tak ada. Especially song. Kerajaan akan suka buat satu lagu macam macam lagu-lagu meleleh yang saya cakap lah. Pasal dia nak pengaruh kat situ. Dia tak nak lirik yang keluar yang cerita yang sebenar, lirik yang betul estetik value yang mengajar rakyat. Ini dia tak nak. Okey, itu muzik. Kalau filem tengok macam okey, selama ni dengan censorship dengan tu, tapi rakyat jadi baik ke sampai sekarang? Itu yang kes tengok lagi. Itu pasal kes Rahim Tambici, Mona Fandi, Najib. Itu patut dijadikan filem, tapi dengan censorship. Semua orang jadi takut. Wow, There's no point buat cerita Najib kalau censorship. You tak tahu cerita sebenarnya nanti. That's not filmmaking, man. Kalau buat filem pun, kalau kita nak buat something yang betul-betul true story, dia kena true story. True story dia tak boleh nak tambah-tambah apa semua. Itu pasal pada gua, benda ni semua kita dah nampak dulu. Itu yang gua dah berangin sangat zaman tu, time kita tu. Yang lain semua macam buat tak tahu. Itu yang gua pakai t-shirt Fuck Mahathir, Mahkamah, masa kes gua. Dekat Mahkamah. Lu pun tahu, lu ikut kan. Sebab apa? Gua nak buat statement, maknanya kau mengongkong dengan kau punya penapisan, dengan kau punya orang kata regimented punya ni kan, kau mengongkong. Itu yang gua pakai t-shirt Fuck Mahathir dalam mahkamah, bro. Gua bukan pakai jalan-jalan pergi pertama kompleks. That means you are trying to prove a point there, big point there. Betul. Tapi lu tengoklah sekarang apa jadi, sensor ke apa ke, rakyat jadi baik ke? Tak ada, semua bertambah hancur lagi. Sepatutnya kau didik rakyat, kau didik orang yang peminat lagu, filem apa semua, kau didik, bukan disensor. Didik dia supaya dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi sekarang, bro, dengan internet, dengan lebay Google, lu boleh Google apa je. Sekarang semua tarik dia orang terbongkar. Itu pasal budak-budak sekarang kau nak suruh apa? Dia orang dah boleh. Dia tahu semua. Dia tahu. Ini semua. Dia, alah, malah lah nak. Aduh, penat lah. We have so much access to so much stuff on the internet, whether it's just from streaming sites, whether it's from YouTube even, or like just social media. I think, with censorship, sometimes I just question like, what is the point of censorship now? I mean, is it really to protect people? If it is, then I don't think that's happening. I don't think we should have censorship. Oh, yeah. Also, I don't know if this cake tastes any good because I've been talking to you. But yeah, you can try some if you want. Until today, I write a lot of script. Walaupun macam cerita love ke, drama ke, everything. But still, I'm writing the horror element in my story. Benda tu I tak give up, I still buat. I akan continue because I love the horror. Sebab kelantangan suara bapa melawan pihak berkuasa ketika tu, ramai penerbit yang tak berani ambil bapa untuk mengarah filem dan drama dia orang. Bapa terpaksa balik kampung. Mereka ancam keluarga bapa. Bapa dituduh gila. Semakin kuat bapa melawan, semakin kuat juga mereka cuba tutup suara bapa. Bapa kena teruskan hidup. Dan karya-karya bapa yang menjadi kekuatan bapa. Bapa percaya suara pengkarya harus kuat dan mesti kuat. Kita berkarya untuk mencari kebenaran. Takut kerana salah. Berani berkarya kerana kita benar.
berkarya demi kebenaran, too bad. Kebenaran kamu bukan masalah kami. Selagi ada filem-filem sebegini, selagi itu kami akan haramkan dan potong. Dan sebenarnya pemerintah tak perlu takut kepada rakyat kalau dia betul. Jadi kalau penapisan itu digunakan untuk kebaikan rakyat, dia tak perlu takut. Tetapi kalau kata dalam konteks menggunakan untuk kepentingan diri sendiri, untuk menutup, divert isu katalah rasuah, isu skandal menteri, isu pembunuhan tokoh-tokoh, saya rasa di situ mungkin kita boleh persoalkan. Di situ, ya, kerajaan kerana takut, dia gunakan LPF ataupun lembaga penapisan filem.